Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Muhammad Syari Zamawang dalam Berita Pagi Sabah, edisi Ahad 5 September 2021. Perkembangan banjir di Sabah. Seramai 75 penduduk terjejas masih ditempatkan di Pusat Pembinaan Sementara PPS setakat 8 malam tadi. Menurut kenyataan Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah, kesemua mereka melibatkan 25 keluarga yang berada di PPS Dewan DSP Dun Banir, Beaufort. Sementara itu, bercakap kepada RTM di Beaufort, Komander Operasi PPS berkenaan, ASP Jopius Alok berkata, kesemua yang ditempatkan di PPS Dewan DSP Dun Banir merupakan penduduk dari Kampung Brunei, Sungai Damit dan Kampung Skim Brunei. Daripada tinjauan awal yang telah dijalankan oleh pihak PDRM, APM dan Bomba dan lain-lain agensi, kita dapati paras air itu semakin turun. Manakala PPS Dewan Mini Mesapol Sipitang ditutup secara rasmi selepas 15 penduduk dari Kampung Kawang Baru dan Kampung Kawang Skim Sipitang yang ditempatkan di PPS berkenaan dibenarkan pulang ke rumah masing-masing semalam. Satu laluan alternatif dibina bagi menghubungkan Jalan Tamalang Silau, Inanam yang runtuh susulan hujan lebat berterusan sejak beberapa hari lalu. Pembinaan jalan tersebut dijalankan pihak konsesi Jabatan Kerja Raya JKR Kota Kinabalu bermula semalam yang dijangka siap dalam tempoh seminggu. Jurutera Bahagian JKR Bandaraya Kota Kinabalu Muhammad Harbi Laidin berkata pihak bahagian kejuruteraan JKR Negeri akan merancang lebih terperinci mengenai baik pulih semula cerun dan jalan yang runtuh akibat hakisan tanah di kawasan tersebut. Dijangka laluan ini akan kita boleh gunakan dalam masa seminggu lah. Dan selepas itu kita akan cuba melaksanakan ataupun merancang kerja-kerja yang kekal, kerja-kerja pembaikan cerun yang kekal. Beliau ditemui pemberita RTM selepas meninjau tanah runtuh berkenaan di Kampung Tamalang Silau, Inanam. Sementara itu, dalam kenyataan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Bung Mutaradin, tindakan segera akan diambil JKR Sabah bagi membaiki jalan yang terjejas dalam kejadian tanah runtuh dan banjir di beberapa daerah negeri ini. Beliau juga meminta semua jurutera JKR di setiap daerah memantau situasi jalan yang berisiko runtuh agar tahap keselamatan pengguna terkawal ekoran keadaan cuaca yang tidak menentu ketika ini. Susulan beberapa kejadian banjir dan tanah runtuh yang berlaku akibat hujan lebat sejak semalam, pihak berkuasa tempatan PBT diminta memastikan kerja-kerja penyelenggaraan parit serta sungai berjalan lancar. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, Insinyur Syahelmi Yahya berkata, ini bagi mengelak berulangnya kejadian seumpama setiap kali tibanya musim tenggujuh. Bercakap kepada media di Kota Kinabalu, katanya langkah itu juga sebagai persediaan menghadapi musim transisi monsun bermula bulan ini hingga November depan. Sementara itu, Insinyur Syahelmi yang juga Exco Kesihatan Negeri memaklumkan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS bersedia menambah wad pesakit COVID-19 jika terdapat keperluan. Tambahnya, penggunaan katil bagi pesakit COVID-19 kini berada pada tahap optimum, manakala penggunaan alat bantuan pernafasan telah mencapai 70%. Pihak hospital mempunyai perancangan untuk menambah ataupun mengaktifkan, menukarkan wad-wad yang ada untuk digunakan bagi keperluan pesakit-pesakit COVID sekiranya diperlukan. Kita berasa yakin bahawa mereka masih boleh cope dengan keadaan yang ada sekarang. Jadi bagi pihak Kerajaan Negeri Sabah, kita berusaha keras bersama CITF dan juga KKM untuk memaksimalkan pemberian vaksin. Perkembangan semasa program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK. 42.4% penduduk dewasa di Sabah telah pun memperolehi vaksin lengkap dan 61.1% lagi memperolehi satu dos vaksin setakat Jumaat lalu. Beaufort merupakan daerah yang paling tinggi mencatat jumlah penduduk yang telah melengkapkan vaksin iaitu 89%, diikuti Kuala Penyu 76.6%. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, tiada suntikan baharu dibuat bagi fasa 1 dos pertama dan fasa 1 dos kedua
PICK setakat semalam, manakala bagi fasa 2 dos pertama PICK, 22,132 suntikan baharu dibuat menjadikan jumlah kumulatif 1,621,411 orang. Bagi fasa 2 dos kedua pula, 22,770 suntikan baharu harian dibuat dengan jumlah kumulatif 1,102,655 orang. Seramai 7,484 orang telah menerima vaksin dos tunggal CanSino menjadikan jumlah kumulatif 36,410 orang. Datuk Masidi juga memaklumkan Sabah mencatatkan 2,279 kes positif baharu COVID-19 semalam dengan jumlah kumulatif 157,285 kes. Katanya seluruh daerah di negeri ini mencatatkan perubahan angka kes positif yang terus meningkat dengan jumlah catatan sebanyak 1,237 kes daripada saringan kontak rapat. Dalam pada itu, seramai 1,943 pesakit COVID-19 sembuh dan 4,538 pesakit sedang menerima rawatan, manakala 55 kes kematian direkodkan di 15 daerah dan 1 kluster baharu dilaporkan, iaitu kluster Semawang Sandakan yang dikategorikan sebagai kluster tempat kerja. Kes indeks adalah lelaki 40 tahun, bukan warga negara. Sebelum ke berita seterusnya, kita ikuti statistik terkini kes COVID-19 mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Penduduk Sandakan termasuk bukan warga negara di daerah itu digesa segera mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 secara terus di 6 pusat pemberian vaksin PPV daerah berkenaan. Ia bagi memastikan sekurang-kurangnya 75% daripada 363,100 populasi dewasa menerima suntikan vaksin dos pertama hujung bulan ini. Pengerusi Jawatan Kuasa Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF Daerah Sandakan, Wong Futin berkata, lebih 1,000 dos vaksin dikhususkan untuk vaksinasi secara terus di setiap PPV berkenaan. Wong yang juga Presiden Majlis Perbandaran Sandakan berkata demikian ketika dihubungi menerusi segmen dialog di 4 bertajuk Vaksinasi di Sandakan menerusi siaran stesen radio Sandakan FM. Setakat Khamis lalu, seramai 178,667 atau 50.65% penduduk Sandakan telah menerima suntikan dos pertama. Sementara itu, penyelaras PPV Dewan Sri Libaran dan Dewan Gumgum, Dr. Muhammad Azizan Abdul Aziz yang ditemui memberitahu keadaan lengang di PPV tersebut berlarutan sejak 2 hari lepas dengan hanya 100 penerima vaksin secara terus. Seperti yang dinyatakan oleh Pegawai Kesihatan Daerah Sandakan, untuk mereka yang tiada dokumen, kita perlu ambil gambar untuk buat ID. Tetapi malangnya ada segelintir pihak yang mewar-warkan bahawa sekiranya mereka diambil gambar, mungkin ini. Sekian berita pagi Sabah. Terus patuhi SOP bagi mengekang penularan COVID-19. Lindung diri, lindung semua. Saya Muhammad Syarif Semawang. Salam hormat. Apalah guna bertahan jika diri ini tertindas, kesombonganmu melepasi akal yang waras. Ku di sini mendeklamasikan seluruh hidupku, segenap dimensi yang membutakan mataku. Aku tersasar jauh dari enigma cintamu. Moga kau mengerti apa tersirat di hatiku. Egonya dirimu menguasai seluruh ruang angkasa. Aku berlayar jauh tanpa kibaran layarnya. Di sini ku berpijak teguh di bumi yang nyata. Mana perginya sinopsis cerita kita yang hilang.